Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah pada pagi yang mulia ini. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, keizinan oleh Allah, insya-Allah dapat lagi kita menumpang hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempatan masa yang Allah bagi, kita masih lagi dapat pergunakan tiap ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keredaan Allah dalam pada mana kita berjalan, kita menuju kepada keredaan Allah, menuju ke syurga Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa beristiqamah mengikut jalan yang betul untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada dalam pada 15 hari bulan Rejab, bulan yang berlaku satu peristiwa besar, iaitu Nabi di-Isra' di-Mi'rajkan beradab kepada Allah. Perjalanan Nabi pada tanggal 27 Rejab menuju kepada Allah, menuju keredaan Allah, beradab kepada Allah. Dalam pada mana Nabi menuju kepada Allah, jalan menghadap kepada Allah, maka dada Nabi dibersihkan, dibelah, lalu dibersihkan, dicuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diam tak diam, sebegitulah kita. Apa yang sedang kita lakukan ini, kita telah berjalan menuju kepada Allah. Masa-masa yang kita lalui menuju kepada keredaan Allah. Seperti mana saya sebutkan tadi di baik aja, kita tidak mampu untuk mempertahankan matahari daripada terbenam, dan kita tidak mampu menghalang matahari dari terbit. Sebegitu juga kita tidak mampu menahan hari daripada siang, dan sebegitu juga kita tidak mampu menghalang malam daripada datang. Maka sebegitu juga kita tidak akan mampu mempertahankan usia kita. Usia kita tetap akan bertambah sehari demi sehari demi sehari demi sehari, dan sebegitu juga tidak ada seorang daripada kita yang mampu menahan diri daripada tidak kembali kepada Allah. Masa benar pangkat kita, jawatan kita, suatu hari kita akan balik menghadap kepada Allah. Maka dalam perjalanan Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Maksudnya kita berada dalam bulan Rejab, maka bersihkanlah hati kita daripada sifat hasad, riya, ujub dan takbur. Segala sifat-sifat sombong ini kita bersihkan. Dan dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Nabi melalui bermacam-macam ujian, rintangan, kesusahan dan kepayahan. Kalau kita lihat, diuji, di antaranya dibersihkan hati Nabi dulu. Kemudian Nabi menghadapi ujian, panggilan wanita di kiri di kanan jalan, panggilan dunia. Itulah ujian dalam hidup kita ni. Maka kita akan menghadapi ujian, sama ada ujian itu berupa harta benda kekayaan, sama ada ujian itu berupa anak penak, masitah direbus dalam minyak kawah yang sedang mendidih. Bagaimana masitah diuji untuk mencari keredaan Allah. Akhirnya masitah Allah kurniakan padanya kuburnya berbau wangi syurga, kerana dia sabar menghadapi ujian. Maka sebegitu juga hidup kita, kita mesti akan menghadapi ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup dan mati ini adalah untuk menguji kita, siapakah di antara kita ni yang lebih baik amalan-amalannya. Maka kita akan jumpa banyak ujian dalam hidup kita. Kita mengharap supaya Allah bagi kepada kita kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian, mihnah dalam kehidupan kita, sampai masa
mata kita ini ditutup rapat kembali kepada Allah Ta'ala. Untuk itu alhamdulillah kita masih lagi duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kita ikhlaskan hati kita, kita niat untuk mencari keredaan Allah. Dengan ada ilmu kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Ta'ala, dan kita perbaiki sikap-sikap kita dari tak baik kepada bertambah baik dan bertambah baik. InsyaAllah pagi ini kita menyambung pada ayat ke-90 daripada surah Toha. InsyaAllah sekitar seminggu, 2 minggu lagi habis dah kita daripada surah Toha ni. Kita panggil pergi tukar kepada kitab tafsir yang lain daripada surah Fatihah insyaAllah. InsyaAllah kita nyambung pada ayat 90 mengesar berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam lagi insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول
اتخذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موئدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 90 sehingga ayat ke 98 dari surah Toha. InsyaAllah kita cuba merenung maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah rempah rahmatnya. Oleh itu ikutilah akan daku dan taatlah kepada perintahku. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, bahkan kami akan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Dan sekembalinya Nabi Musa berkatalah, wahai Harun, apakah manaknya halangannya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku? Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, janganlah engkau meranggut janggutku, dan janganlah engkau menarik rambut kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sesama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Sungguhnya itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya. Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri, lalu bertanya, apa pula halmu wahai Samiri? Dia menjawab, aku mengetahui dan menjedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu, kemudian aku campakkannya, dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku. Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian pergilah engkau adalah diusir dan dipulaukan, kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan ditetapkan bagimu akan berkata
dalam kehidupan di dunia ini, janganlah sentuh akan daku, dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami akan menghancurkan dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Kita menyambung daripada ayat kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun setelah mereka selamat daripada buruan Fir'aun. Maka Nabi Musa dijemput berhadap kepada Allah untuk menerima lembaran kitab Taurat dalam tempoh sekitar lebih kurang 40 hari. Maka ditinggalkan bersama dengan Nabi Harun alaihi salam. Tapi sayangnya dalam tempoh untuk 5 tempoh hari, 40 hari, kita dah baca Musa datang awal daripada apa yang dijanjikan bersama dengan pengikutnya. Lalu Allah Ta'ala bertanya, mengapa kamu lebih awal sampai daripada rombongan kamu? Lalu Musa menjawab, kerana Musa ni dia terlalu, orang kata, suka sangat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran, kalau Musa tadi bersegera pada panggilan Allah itu dia bersegera, maka kita jadi orang Islam disuruh menjadi orang yang bersegera pada melaksanakan titah-titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya bila ditinggalkan, itu yang hidup kita penting tuan-tuan. Ditinggalkan oleh Musa bersama dengan Nabi Harun, muncul segolongan seorang yang bernama Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ni mengajak kaum dia, menggelincirkan dia daripada landasan kebaikan. Itulah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Segolongan manusia yang ajak manusia kepada kebaikan, maka akan tetap ada segolongan manusia yang ajak kepada kejahatan. Itu kita kena faham isi pengajaran. Bukan zaman sekarang sahaja, malah zaman Nabi-Nabi yang terdahulu pun, bila ada segolongan manusia ajak orang jadi baik, maka ada segolongan manusia yang ajak manusia jadi jahat. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang mengajak manusia ni kepada kebaikan, bukan mendorong manusia ni kepada kejahatan. Kerana Musa As-Samiri ajak kepada kejahatan, mensyirikkan Allah. Itu dia tadi. Itu kita kena faham. Begitu juga istilah saya kata, kalau kita jadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, kita pimpin keluarga kita, anak kita, isteri kita ke arah kebahagiaan dunia akhirat, bukan ke arah kepada kemurkaan Allah. Maka begitulah lagi besar jawatan dia. Kalau ketua negara, maka ketua negara yang pimpin kita ni ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat hendaknya. Maka patutkah, dan demi sungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum ini, wahai kaumku, sungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu tadi. Kamu diperdayakan oleh patung. Yang kamu pergi sembah patung tadi nak buat apa? Sedangkan patung itu dia tidak memiliki, dalam surah Fatir kata, patung-patung yang mereka sembah selain daripada Allah tidak memiliki walaupun senipis kulit biji. Dia tak buat walaupun senipis kulit biji. Tapi kenapa mereka, kaum-kaum musyrik ini masih lagi menyembah patung-patung berhala? Dan kerana perbuatan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang melimpah rahmatnya. Tuhan kita ni adalah Allah yang dijadikan kita ni boleh bernapas, boleh menjadikan kita ni boleh sedut udara, dijadikan malam dan siang, dibagi kepada kita nikmat yang sebegitu banyak. Tapi kenapa kamu nak sembah patung-patung berhala yang tak buat apa-apa tadi? Melimpah rahmatnya. Oleh itu ikutlah aku dan taatlah kepada perintah aku. Ikutlah aku, taatlah kepada perintah aku. Macam mana kita nak ikut? Macam mana? Ini zaman Nabi Musa tu sendiri. Nabi dia hanya boleh beritahu, hanya boleh beri ingat kepada kaum dia tadi. Memang kita tidak boleh beri petunjuk kepada seorang. Saya ingat bila saya pergi satu masjid,
Bila orang cakap masjid ni begini orang ustaz, tak ramai orang nak duduk majlis ilmu, maka saya bacakan daripadanya surah Fatir. Dalam ayat itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak akan dapat menjadikan orang yang berada dalam kubur itu mendengar. Maknanya maksud kubur ni ialah orang yang telah mati hati dia, kamu tak boleh beri dia petunjuk. Kerja kita sampaikan. Banyak ayat ni kalau tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa ayat demi ayat yang mengajar begitu. Kita tak boleh beri, tak boleh jadikan orang yang buta, orang yang mati mendengar. Dengan makna orang yang telah mati hati dia, kita tak boleh beri petunjuk kepada dia. Tapi tanggungjawab kita beri peringatan. Soal orang nak terima tak terima, tuan-tuan jangan rasa sedih, jangan rasa kecewa. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini, bahkan kami akan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Nampak? Mesti ada orang yang ajak manusia ni, segolongan yang ajak manusia ni kerja dia ajak orang kepada baik. Segolongan yang ajak manusia ni, orang ni kepada baik. Mesti ada begitu, kan? Kita tak boleh tinggalkan manusia itu sebegitu sahaja dengan tidak dibimbing dengan agama. Mesti ada bimbingan agama tu perlu, dan bimbingan orang yang beri nasihat tu perlu, supaya manusia ni nama dia insan. Insan ni disian, dilupa. Kadang-kadang di hidup ni dilupa, maka dia perlu dibimbing. Alhamdulillah, kalau kita lihat senarai kabinet yang baru ni, kan, kita lihat tengok orang yang pegang jawatan berkaitan dengan hal ehwal agama memang orang yang ada ketukuhan. Maka kita berdoa supaya dia boleh bimbing ke arah kita kebahagiaan akhirat. Inilah kehidupan. Kalau pagi tadi saya sebutkan tuan-tuan, kita tidak ada ilmu yang banyak, kita tak pandai dalam semua bidang. Ada ilmu yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Maka kita kena letak tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai itu macam mana? Kalau paku 7 inci, tuan-tuan jangan guna buat paku siling. Ambil paku 7 inci ni. Kenapa pakai paku 7 inci bang? Nak paku siling biar dia kuat sikit, dia pecah siling tadi. Maka kena letak tempat sesuai, baru dia akan jadi sedap. Orang yang faham agama, kita letak kat tempat yang faham agama. So mudah-mudahan dia beri nasihat kepada kita tentang agama. Tidaklah boleh cerita berkaitan dengan apa marit yang kita dengar, cerita-cerita yang bukan-bukan, orang masuk tandas ni dan sebagainya. Sebab kita tak dengar bab-bab itu mudah-mudahannya. Jadi kalau tuan-tuan letak, kalau telekung tudung ni letak atas kepala, sesuailah tuan. Kasut letak dekat kaki. Jadi orang yang ada agama kerja dia buat gitu tuan. Cuma dia sebagai, orang Jawa kata checks and balance, beri nasihat kepada orang, beri peringatan. Itu zaman tu, supaya jadi lebih baik. Hidup kita ni kalau tidak dipandu dengan agama, kalau macam tuan-tuan buat kereta lah, tidak dipandu dengan, tuan-tuan berani naik tak kereta dengan orang mabuk? Mari berani tak naik kereta dengan orang mabuk? Tu tuan-tuan tak berani. Macam tu juga tuan-tuan berani tak dipimpin oleh suami yang mabuk? Mari bang, hai tunjuk kau ke jalan yang benar. Rupa dia bawa tujuh laut. Jadi kita nak hidup begitu juga, dan nak bahagia akhirat, kita carilah orang yang boleh bimbing kita ni ke arah kebahagiaan dunia akhirat, insya-Allah boleh bimbing. Maka sebagaimana dia kata hingga Nabi Musa, dia degil, dia tak nak dengar juga. Sekembalinya Nabi Musa berkata, wahai Harun, apakah halangan yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka tadi? Bila kau tengok mereka sembah patung anak lembu ni, aku tinggal 40 hari je. Bila kamu tengok mereka ni sembah patung anak lembu, maka apa yang kamu buat wahai Harun? Maka Harun jawab, dan menurutku adalah engkau engkar akan suruhanku. Kenapa kamu tak jaga? Kenapa kamu tak jaga Bani Israel ni sampai dia sembah patung anak lembu ni? Kenapa kamu tak jaga? Nabi Musa tanya Nabi Harun, kenapa kamu tak jaga? Aku dah suruh. Maka begitulah hidup manusia, dan dia kena jadi orang yang kalau diberi amanah untuk jaga agama, kena jaga agama. Sebab dalam Islam ni ada 5 perkara yang disuruh jaga. Yang pertama, disuruh jaga akidah.
Disuruh kita jaga akidah ad-dururiyah tadi. Akidah nombor satu, paling mahal akidah ni. Kerana akidah ni kalau tak ada, sengsara hidup pada hari akhirat. Nombor satu, agama. Yang kedua, Islam suruh kita jaga akal. Jangan dirosakkan akal kita. Akal ni jangan dirosakkan. Jangan minum arak. Kerana bezanya manusia ni letaknya kepada akal dia. Binatang kalau buat maksiat sebab dia tak ada akal. Yang ketiga, Islam suruh kita jaga nyawa. Nyawa ni kena jaga, jangan bunuh orang. Tak boleh bunuh orang. Yang keempat, Islam suruh jaga keturunan. Supaya manusia ni ada nilai keturunan dia. Sebab itu adanya hukum-hukum jinayah dalam Islam. Orang tak boleh berzina dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, disuruh kita jaga harta. 5 ni kena jaga. Nombor 1, agama, akidah. Nombor 2, akal. Nombor 3, nyawa. Nombor 4, keturunan. Nombor 5, harta. Ni kena jaga. 5 perkara ni kena jaga. Islam suruh kita jaga. Maka apa yang menyebabkan kamu tak jaga? Kata Harun, dia kata, Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, janganlah engkau meranggut janggutku. Harun ni, Musa pegang janggut Harun ni, digoyangkan ni. Pegang kepala digoyangkan. Dia kata, sungguhnya engkau telah menarik rambut kepalaku. 91 semasa Nabi Musa menegur Nabi Harun dengan marahnya, Nabi Harun menjawab dengan lemah lembut supaya jangan ia berbuat demikian, sambil menerangkan sebab, iaitu kalaulah kiranya ia menegur dengan cara kekerasan, nescaya kaumnya akan berpecah belah. Sepatutnya akan menurut nasihat dan sepuak lagi akan tetap berdegil menyembah patung. Keadaan yang demikian adalah satu kerosakan yang dilarang melakukannya. Jangan tegur secara begini, bil hikmah, dengan hikmah. Bila kau goyangkan janggut ni, goyangkan kepala ni, kau buat depan gulungan ni, akan menjadi 2 sebab. Yang pertama, dia menyebabkan, dia kata orang bersuka. Orang yang menjadi musuh Islam ni akan suka. Ni benda yang kadang-kadang kita tak nampak, tuan. Kita hentam para alim ulama yang menjadi musuh Islam itu kan tepuk tangan dah. Gitu dia. Kadang-kadang berlaku sebegitu. Yang kedua, orang yang jenis kerah hati dia terus lari. Sebab itu Islam ni satu agama, tuan-tuan, yang diletak sesuatu kena tempat dia. Ada masa kita berlembut dan ada masa kita bertegas. Itu kena faham. Bukan masalah kezalim dan sebagainya. Kalau dia nak suruh sembelih binatang, dia suruh sembelih dengan pisau yang tajam, supaya binatang itu tak terasa sakit. Jangan sembelih depan kawan-kawan dia. Ini cantiknya Islam. Tapi ada masanya dibagi dengan hukuman yang agak berat. Ni kita tengok indahnya Islam yang ada masa keadaan tu tengok kepada keadaan tu sendiri. Maka sudah itu Nabi Musa hadapkan. Bila Musa kata Harun tidak berhati-hati mengambil tindakan berat, pesananku ini tadi aku dah jaga, tapi mereka, pesanan Nabi Musa kepada Nabi Harun semasa hendak pergi ke gunung Tursina ialah supaya Nabi Harun menggantikannya, memperbaiki keadaan kaumnya, dan jangan menurut hal orang yang dia kata dalam kerosakan, supaya kaum dia tak ikut pada kerosakan. Tapi sayang akhirnya kaumnya tergelincir juga, 40 hari tergelincir. Jadi begitulah kalau tuan-tuan saya katakan tempoh hari hadis, nanti tuan-tuan jumpa bagaimana air mendidih menggelegak itu, dia bertukar atas ke bawah, dia berpusing. Sebegitulah cepatnya hati manusia. Jadi jangan ingat hari ni kita pergi masjid, besok kita boleh pergi masjid lagi, belum tentu. Jadi kita minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya hati kita ni istiqamah dalam benda-benda yang baik sampai akhir kehidupan kita tu tadi. Kaum dia 40 hari je, tuan-tuan. 40 hari sahaja tergelincir tadi sebahagian daripadanya. Dia menjawab, sudah itu Nabi Musa hadapkan. Bila dia dah beritahu begitu, cakap begitu, jangan kamu buat depan begini, maka Musa diharapkan muka dia kepada Musa As-Samiri tadi. Dan dia kata kemarahannya kepada Musa As-Samiri. Lalu dia berkata, apa pula hal kamu wahai Musa As-Samiri? Ada benda marah.
Sebab itu dalam benda patut kita marah, kita marah. Dalam ada benda yang kita patut sabar, kita sabar. Contoh tuan-tuan, orang ambil bini kita, pukul 8 dia keluar, pukul 4 pagi dia hantar. Tuan-tuan marah tak? Sabar ustaz. Tak betul. Ada benda orang ambil bini kita, pukul 4 pagi dia baru hantar. Sabar ke? Tak boleh. Dayus nama dia tu, orang bawa bini kita keluar dating, duduk entah mana pergi pukul 4 pagi, kita kena rasa marah. Jadi ada masanya pula tuan-tuan, kita kena bersabar dalam keadaan itu. Itu kena sesuaikan padanya. Maka Musa meradapkan muka dia kepada Musa Samiri, lalu bertanya, apa hal yang kamu buat macam ni, yang kamu pergi sesatkan orang, nak buat apa? Aku nak jaga iman dia susah, yang kau pergi sesatkan nak buat apa? Maka Musa menjawab, Musa Samiri kata, aku mengetahui dan menjadari apa yang tidak diketahui oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam kesan jejak Rasul itu. Ada yang mengatakan tapak kaki kuda tadi diambil, lalu disihirkan, kemudian aku campakkan, dan demikian aku yang asud oleh hawa nafsuku. Jahat pun aku ni hawa nafsu. Nafsu ni kan dia sentiasa bimbing, kalau kita tak kuat maka kita tewas. Dan Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian pergilah engkau dan diusir dan dipulaukan, kerana sungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan, akan berkata dalam kehidupan dunia ini, jangan sentuh akan daku. 914 terkata kesudahan Samiri disebabkan kekufuran, diusir dan dipulaukan. Disentuh tadi maksud diusir, muka Musa As-Samiri diusir dan dipulaukan, dan ia ditimpa oleh penyakit yang berjangkit sehingga dia tidak mahu disentuh orang. Itu maksud dia tadi. Musa As-Samiri ditimpakan dengan penyakit. Satu, dia diusir daripada bumi itu, diusir, kemudian dia dipulaukan, kemudian dia ditimpa penyakit yang berjangkit sehingga dia tidak mahu disentuh orang. Jangan orang lain sentuh pada dia. Dan orang ramai takut menghampirinya dia, kan? Tuan-tuan jangan tanya sakit apa ustaz, Toyota Corona ke sakit apa ustaz, tapi itulah balasannya tadi. Dan ini dia kata tidak, ini ialah balasan di dunia, dan di akhirat besok lebih teruk dia akan ditimpakan kepada mereka yang bawa manusia pada menyemutukan Allah dengan sesuatu tadi. Kita renung kepada kitab tafsir kita ni tadi. Maka dalam bab ini dia kata, firman Allah yang mengesahkan sikap Nabi Harun menghadapi kaum Musa yang disesatkan oleh Samiri itu, dan bagaimana ia telah memberi nasihat kepada mereka dan telah berusaha sekuat tenaga melarang mereka menyembah patung anak lembu itu, dengan mengatakan bahawa perbuatan itu adalah cobaan dan fitnah yang menyesatkan belaka, dan bahawa sesungguhnya Tuhan yang patut mereka sembah adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Akan tetapi nasihat dan peringatan Harun itu tidak dapat mengubah sikap kaum Musa tadi. Dia tak berjaya ubah sikap kaum Musa tadi yang tetap nak jadikan tu tadi patung anak lembu sebagai Tuhan dia tadi. Yang telah dia kata terkena hasutan Samiri, mereka berkeras kepala, kami akan tetap menyembah patung ini sehingga Musa datang kembali kepada kami. Kemudian daripada ayat itu Allah Ta'ala kata dalam tafsir lain, firman Allah Ta'ala itu mengisahkan Nabi Musa tak kala kembali kepada kaumnya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi di tengah kaumnya yang sedang tersesat itu, dan bagaimana Nabi Musa yang sedang marah itu melemparkan loh iaitu Taurat, lembaran Taurat, lalu memegang kepala Nabi Harun, menarik janggut. Dia kata menarik Nabi Harun itu dekatnya dengan menegurnya dengan kata-kata, hai Harun, apa yang menghalangmu tak kala kamu melihat kaumku tersesat untuk memberitahukan kepadaku cepat-cepat? Kenapa kamu tak bagi tahu cepat-cepat? Apa tindakan kamu bila nampak orang sesat? Bila nampak orang telah disesatkan, apa tindakan kamu? Kita bila nampak orang tak betul, apakah kita nak biarkan? Dah kena betulkan dia. Mar'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jangan biarkan dia begitu. Apakah engkau mendoakai perintahku kepadamu tak kala aku menitipkan kaumku ini kepadamu? Aku telah amanahkan kepada kamu.
Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau tergesa-gesa menimpakan amarah kepadaku. Kamu jangan cepat nak marah kepadaku, kerana dia kata sebenarnya aku khawatir kalau aku tinggalkan mereka pada saat itu, bahawa engkau memelihara baik-baik amanatku dan akan menyalahkan aku, hendaklah memecah belahkan Bani Israil. Aku bimbang kamu cakap begitu, pecah belahkan. Setelah mencurahkan amarahnya kepada kaumnya yang begitu mudah disesatkan oleh Musa Samiri tadi, Nabi Musa mengalihkan sesalannya kepada Harun, saudaranya yang dipasrahi pimpinan kaum yang diserahkan untuk mimpin kaumnya yang ditinggalkan itu lahir. Lalu akhirnya datanglah giliran Samiri untuk memberikan pertanggungjawaban. Maka bertanyalah kepada Musa kepadanya, ai Samiri, apa yang mendorongmu menghasut menyesatkan kaumku? Kenapa kamu sesatkan kaum aku ni? Kenapa kamu sesatkan? Ini kerja iblis syaitan yang kadang-kadang berupa minal jinnati wan nas, kerja ajak kita jadi jahat. Sampai bila pun tetap akan ada. Sehingga mereka kembali menjadi murtad, menyembah patung yang engkau buat dari emas itu. Samiri menjawab, aku melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril. Nampak kuda malaikat Jibril. Lalu aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu, lalu aku lemparkan ke dalam emas yang mencair itu di atas api, dan terjadilah patung anak lembu yang dapat menguat, mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasa. Demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk berbuat demikian. Itu yang dikatakan musuh Islam ni. Kata Abu Lais Samarkandi ada 4. 1, syaitan dari kalangan jin. 2, syaitan dari kalangan manusia. 3, dunia. Yang keempat, hawa nafsu. Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia kata musuh manusia ni ada 4. 1, syaitan dari kalangan jin. 2, syaitan dari kalangan manusia. 3, dunia. Yang keempat, hawa nafsu. Manakala Nabi menyebut pula dalam kitab Muallim fi Tariq, batu-batu penghalang kepada orang Islam, kata Nabi musuh Islam ni ada 5. Nombor satu, musuh Islam ni ialah orang Islam yang hasad kepada mereka. Sama-sama Islam tapi hasad kepada mereka. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Ada tak ustaz? Ada. Banyak tempat kita pergi. Banyak tempat kita pergi, kita akan nampak, oh begini keadaan dia. Ada orang Islam yang sama-sama Islam tapi dia hasad. Sedangkan Nabi ajar al-hasadu yakulul hasanah kama takulun narul khatab. Saya berada baru ni kuliah 1 taman. Maka orang bercakap macam-macam. Saya kata kita ni doakanlah supaya Allah Ta'ala bimbing dia ke arah jalan yang betul, jalan yang baik, mudah-mudahannya. Yang kita sibuk semua tak terima seremoni yang ni macam ni, yang ni bercakap, sampai bila tak selesai? Islam kan ajar kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau nak puaskan hati semua orang, sampai bila pun kita tak boleh puas hati semua orang? Tuan-tuan tengoklah Allah Ta'ala, kalau kita buat satu ni orang tak puas hati, yang Allah Ta'ala jadikan pun ramai manusia yang tak puas hati. Kan? Dengan Allah pun manusia ni tak puas hati. Ada tak manusia yang tak puas hati dengan Allah? Ramai manusia yang tak puas hati dengan Allah. Allah suruh dia semayang, dia tak semayang. Allah suruh puasa, dia tak puasa. Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat tak? Dengan Allah pun dia tak puas hati, kan? Nak manusia ni nak buat macam mana sikap dia? Jadi kita ni kena faham dalam konsep yang mudah. Benda yang baik kita terima, benda yang tak baik kita tolak. Itu aja, kan? Baik tak baik ni ikut ukuran siapa? Kalau ikut ukuran kita manusia, kita nak kan kaya je, tuan. Tapi jangan ikut ukuran kita. Baik tak baik ni ikut ukuran agama. Kalau baik ikut ukuran kita, tuan-tuan, kalau baik ikut ukuran kita ni macam mana tuan agak-agak? Baik ikut ukuran kita macam mana agak-agak? Kan? Dengan ukuran Allah Ta'ala. Kita kata baik ni kalau ikut ukuran kita, tuan, ikut otak kita. Kan? Dapat rezeki banyak, oh ni baik. Tapi tak berkat.
Ukuran Allah lain. Jadi kena duduk baik tak baik itu ikut ukuran Allah. Allah reda tak? Kalaulah umpamanya orang perempuan disuruh tutup aurat tak? Allah reda tak? Kalau ikut ukuran manusia, kan manusia lah suka orang macam itu kan, jalan bini di sosial dia rupa. Itu yang saya kata tadi, hidup, saya cakap orang dekat Baik Raja tadi, hidup ni tuan-tuan seibarat serumpun tebu lah tuan. Kalau saya boleh ibaratkan, serumpun tebu ni kalau tuan-tuan tengok, dia tidak manis daripada pangkal sampai ke hujung. Dia awal di pangkal dia manis, makin di hujung makin dia tawar. Betul tak betul? Maka begitu juga hidup kita. Makin kita tua, makin tawar. Nikmat tu makin Allah Ta'ala tarik sikit demi sikit. Maka bila lagi kita nak beramal? Alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat 16 surah Hadid. Allah Ta'ala tanya, belumkah sampai waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk ingati Allah dan mematuhi segala kebenaran? Allah Ta'ala tanya dalam ayat itu. Maka tuan-tuan jawab sendiri, saya jawab sendiri. Belumkah sampai waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan patuh segala kebenaran dan nak terima segala ajaran yang ada dalam Quran? Nak terima segala ajaran yang ada dalam Quran. Kan? 2 hari lepas saya pergi satu surau. Maka orang pertikaikan, ini politik ni ustaz, ini memang pecah belah. Bukan politik yang salah. Politik tak salah. Orang yang menguruskan politik itu yang tak faham tentang agama tu. Ilmu dia tak salah kan. Macam parang tuan-tuan letak dekat rumah, macam mana tuan-tuan gunakan parang tu? Kalau parang tu tuan-tuan guna buat takik orang, macam itulah. Macam tu juga politik kan, dan sebagainya. Maka jadi patung anak lembu yang dapat menguatkan mengeluarkan suara sehingga anak lembu biasa, demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk buat demikian. Syaitan dia pertama. Nabi kata apa? Musuh Islam nombor 1 orang Islam yang hasad. Nombor 2 kata Nabi, orang munafik. Orang munafik yang membenci dia. Nombor 3 barulah orang kafir yang memusuhi dia. Orang kafir musuh dia. Nombor 4 dunia yang melekakan. Dunia yang melekakan. Nombor 5 hawa nafsu, syaitan yang menaung di hati. Itu musuh kita manusia. Itu kena faham betul-betul. Nombor 1 orang Islam yang hasad. Sama-sama Islam tapi hasad bukan main kadang-kadang. Nombor 2 orang munafik yang benci. Nombor 3 orang kafir yang memusuhi dia. Nombor 4 dunia yang melekakan dia. Nombor 5 hawa nafsu, syaitan yang menaung di hati. Okey, sambung balik. Maka berkata Musa kepada Samiri, pergilah engkau dan jauhilah, dia kata, pergaulan manusia, sebab perbuatanmu itu engkau harus dikucilkan dan menjadi tabu. Jika disentuh atau menyentuh seorang, ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedangkan di akhirat nerakalah akan menjadi tempat kamu, kerana kamu yang menyesat, bawa orang menyesatkan orang. Itu dia, kerana kamu yang bawa orang sesat, maka penyakit kamu ada ni, kamu tak boleh dekat orang, orang pun tak boleh dekat kamu. Bayang bagaimana penyakit tu agaknya. Siapa nak kawan dengan kita? Lalu dan sedangkan di akhirat mereka nerakalah akan menjadi tempatmu, dan Tuhanmu yang kau ciptakan dan kau sembah ini akan jadi bakar untuk menghamburkannya ke dalam laut. Berkata, akan kami bakar lalu menghamburkannya ke dalam laut. Berkata Musa kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tiada Tuhan selain daripada dia. Tuhan kamu hanya Allah saja. There's only one God. Tuhan kita ni Allah. Kita kena iktiraf Allah itu Tuhan kita, yang mentadbir 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan yang patut disembah, dan tiada sesuatu selain dia, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Semua pengetahuan dia meliputi segala sesuatu. Tadi kita baca dalam kitab ni tuan-tuan, dalam kitab yang tuan-tuan milik baru dapat ni, kitab tu kata apa? Dia kata walaupun amal baik kamu ni sebesar biji sawi duduk dalam batu, ataupun sebesar biji sawi itu ada di atas lapisan langit, ataupun sebesar biji sawi itu duduk dalam kebelapan bumi, maka Allah Ta'ala mengetahui. Itu kehebatan Tuhan kita. Kan kehebatan Tuhan kita. Bukan macam patung-patung yang
mereka sembah, anak-anak lembu yang mereka sembah dan sebagainya. Jadi kita berhenti sampai situ, insya-Allah kita masuk kitab kita yang kedua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kitab kita yang tuan-tuan baru saja beli, iaitu kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan gunakan kitab ini bersama dengan dua kitab yang lain, iaitu Risalah Tauhid dengan kitab indahnya namamu ya Allah. Kitab tu siapa yang ada adalah, tak ada pun tak apa, sebab dalam kitab ni dia ada kupasan kat situ. Kita pergi kepada bab yang terpenting di antara perkara yang paling penting dalam kita belajar bab agama. Kata para alim ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ini ialah mengenal Allah. Nombor satu kita nak belajar agama ini ialah kita belajar mengenal Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan kita, bahawa Tuhan kita ni bukan calang-calang, dia Rabbil Alamin. Kita tak baca Rabbi Malaysia, kita tak baca Rabbi Indonesia, kita tak baca Rabbi Perancis, kita tak baca Rabbi Zimbabwe, tapi kita semayang kita baca Rabbil Alamin. Tuhan Allah dia takbir sekian alam, mana alam jin, alam manusia, alam gaib, alam nyata, alam dunia, alam akhirat, alam makhluk-makhluk yang lain, pentadbir dia, there's only one God, Tuhan yang satu. Kita bukan nak takbir, bukan nak takbir apa tadi dunia, malah kita nak takbir diri kita sendiri pun tak tertakbir. Patut makin tua makin pandai makan, tapi makin tua makin darah tinggi, kencing manis, go out, lagi tak cerdik kalau kita ikut pada diri kita. Tapi Allah Ta'ala dia takbir segala-galanya. Sebab itu tuan-tuan tengok air hujan nak turun banyak mana, panas nak jadi macam mana panas, ayam tu nak bertelur berapa suhu dia, nak menetah berapa suhu dia, bulu-bulu pada ayam tu berapa lai, tuan-tuan tahu? Tak tahu. Tuan-tuan tahu bulu lembu berapa lai? Tahu tuan-tuan makan daging lembu aja. Tuan-tuan tangkap ikan, goreng, makan, tahu makan ikan aja. Macam mana ikan tu bertelur menetas tuan-tuan tak tahu. Macam mana ikan tu membesar. Orang yang petik sawit tahu dia petik di sawit, jual 1 tan dapat berapa? 1 tan dapat apa? 500. Wah, untung. Dia lupa siapa yang jadikan sawit itu berputik, berbunga, berbuah. Sekarang orang bangga, suka kerana minyak turun. Bagus tak bagus? Ya bagus. Seronok tak seronok? Kan? Seronok juga kan? Dengar-dengar minggu depan turun lagi. Kan? Mudah-mudahan dapatlah RM1.50 1 liter. Harap-harap. Wallahualam. Kita berdoa lah tuan-tuan. Ini bukan sindih. Mana tahu kan kekuasaan Allah. Tuan-tuan kan jadi pelik. Orang lain makan, orang lain yang kenyang. Pelik tak? Saya makan, Haji Musa kenyang. Kalau tuan-tuan nak fikir gitu, macam mana Haji Musa boleh kenyang? Dia sedawa pula. Senang aja. Orang lain berebut nak dapat jawatan, orang yang rebut tak dapat, yang tak berebut dapat. Itu contoh saja, bukan nak ngentam tuan-tuan. Tapi itulah kekuasaan Allah. Kalau kita duduk fikir, ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita doalah tuan-tuan, negara kita ni jadi negara yang terbaik, pengurusan yang terbaik, Islam pun maju, berkembang, subur dalam negara kita ni sampai masa ni insya-Allah tadi. Kan? Kita sambung balik kitab kita. Beriman kepada Allah Taala.
Iman maknanya percaya kepada Allah walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala. Sekarang bukan masa nak nampak Allah, sekarang masa kita percaya. Seperti mana tuan-tuan tengok kipas ni berpusing. Bila kipas ni berpusing, tuan-tuan kata ada current. Sekarang bukan masa kita nak tengok current. Yang kita tengok kipas pusing tu adalah current, insya-Allah. Macam tadi saya kata, ada orang tak percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau zaman Nabi, orang Arab ketuk kepala, habis hentak kepala ni bergolek atas pasir, pergi dekat Kaabah, hantuk kepala dekat Kaabah. Sebahagian yang dah Islam keluar daripada Islam. Zaman Nabi berlaku sebegitu. Zaman sekarang, saya ingat ketika saya berkuliah di setengah tempat, ada orang bercakap dengan saya ni pilot Ustaz, saya ni pilot. Macam mana Nabi boleh naik lapisan langit yang ketujuh dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen Ustaz? Dia tanya, ini bukan pakai akal. Agama ni bukan pakai akal semata-mata, tuan-tuan. Sebab Allah kata subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah perjalankan hambanya, Allah perjalankan. Saya buat misal yang contoh yang mudahnya tuan-tuan. Ibarat semut tonggek pergi Putrajaya. Tuan-tuan percaya ke semut tonggek pergi Putrajaya dalam tempoh masa 1 jam 45 minit? Tentu tuan-tuan tak percaya. Tapi tak mustahil Haji Latif nak pergi Putrajaya. Dia singgah dekat masjid ni, dia duduk dekat pokok belakang sebelah ni, pokok buluh ni. Semut tonggek ni pun masuk dalam kocik dia. Kejap pukul 7 dia start kereta, pukul 9 dia sampai Putrajaya. Semut tonggek ni pun keluar, oh ini Putrajaya, kata semut tonggek. Dia balik pukul 1 sampai sini Haji Latif nak semayang zuhur. Semut tonggek ni keluar daripada kocik dia. Kawan dia panggil, hello geng. Hello, kata dia. Kau dari mana geng? Putrajaya, kata dia. Kata kawan ni, kau mabuk ke? Macam mana kau nak pergi Putrajaya? Kau belum sampai sempang jalan raya dah kena langgar. Ya, kalau dia pergi, dia berjalan sendiri, memanglah mustahil pada akal. Tapi oleh kerana dia diperjalankan, berlaku. Sebegitu juga peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah nak jalankan, tuan-tuan pelik apa tuan-tuan? Orang biasa ancam orang, aku tembak engkau dengan senapan gajah, aku pancung kepala engkau dengan pedang samurai. Jarang kita jumpa orang ancam orang, engkau kalau degil, aku tembak engkau dengan pistol air. Tak ada. Tetapi Allah Ta'ala dia ancam manusia bukan begitu. Wabak Toyota Corona, kita harap negara kita selamat, tuan. Kita dah suruh halang, jangan masuk. Kita harap kan. Sekarang ni nampak ke dengan mata Toyota Corona ni? Tak nampak, tuan. Punya hebatnya Tuhan kita, tuan. Kalau kita nak merenung dan memikir, tapi orang tak nak fikir benda-benda begitu. Maka beriman kepada Allah itu menjadi roh kepada agama Islam. Percaya kepada Tuhan ini nombor satu. Roh yang kuat untuk menggerakkan jiwa kita ni kepada ketaatan buat benda baik. Ingat tak saya cakap kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa kereta Mercedes mata biawak sekalipun, tapi minyak di minyak gaman, tak laju juga kereta tu. Bawa kereta Porsche, tapi minyak masak cat lesung pakai dia, dia laju tak laju? Dia tak laju. Maka sebegitu juga manusia, kadang-kadang badan dia besar, tapi iman kepada Allah tu tak ada, dia tak boleh bangkit semayang padu subuh 2 rakaat. Jangan buat main. Jadi iman ni tuan-tuan menyebabkan kita ni buat ibadat, kita buat benda baik, kita tak buat benda jahat, atas keyakinan kita ini diperhatikan oleh Allah. Tuhan biasa lihat, dan kita berebut-rebut buat benda baik atas keyakinan kita Allah akan beri ganjaran melebihi besok pada hari akhirat. Mudah-mudahannya begitu. Menjadi dasar kepada segala rukun iman dan Islam. Oleh itu pengakuan tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah menjadi bahagian pertama kepada bab 2 kalimah syahadah, dan beriman kepada Allah menjadi rukun iman yang pertama. Nampak? Kerana itu kita mengiktiraf Allah tu Tuhan kita. Tuan nak tanya, tuan-tuan iktiraf tak Allah Tuhan tuan-tuan? Iktiraf tak iktiraf?
Iktiraf. Tuan-tuan iktiraf tak Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi? Iktiraf. Tuan-tuan iktiraf tak Allah Ta'ala yang jadikan air, udara? Udara ni Allah jadikan, air ni Allah Ta'ala jadikan. Allah tuan-tuan iktiraf tak? Tuan-tuan iktiraf tak Allah Ta'ala bagi tuan-tuan nyawa? Iktiraf tak? Kalau dah iktiraf Allah Tuhan punya alam ini, langit, bumi dan Tuhan ni semuanya, maka tuan-tuan kena mengiktiraf segala apa yang datangnya daripada Allah. Ini kadang-kadang dia mengiktiraf ni bini dia, tapi dalam masa yang sama kalau tuan-tuan iktiraf laki tuan-tuan macam mana? Ni laki tuan-tuan mesti serah body kan kepada suami kan. Dia memang laki saya tapi saya tak rela ustaz. Mabuk apa? Itu kena faham. Jadi kita redha Allah tu Tuhan kita, sebab itu kita sujud. Kepala kita yang mulia ni tuan-tuan tengok. Saya cakap baru ni dekat Batu Pahat. Bila tuan-tuan tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan disujud. Nabi sujud kepada Allah kan, menerima kefaduan, sujud kepada Allah. Sejak Allah kata angkat, minta wahai Muhammad, minta. Nabi kata, Nabi tak bangun-bangun. Minta wahai Muhammad, minta. Nabi punya mulia. Kalau kita lah orang kata minta, apa kita minta? Yang pertama jawatan menteri besar. Kita. Tapi Nabi dia tak minta. Dia kata, ya Rab, wahai Tuhanku, kamu jadikan Ibrahim kekasihmu. Kamu jadikan Musa kalamullah. Dia boleh berkata-kata denganmu. Kamu jadikan Daud, dia boleh melentur besi dengan jari jemari dia. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh sentuh besi dengan jari kita. Besi Y12 tu kita picit jari dia, tak gigil orang depan kita. Kamu jadikan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai, dia kata kamu kurniakan dia kekayaan yang besar. Dia boleh memahami bahasa binatang. Seronok tuan-tuan. Nabi Sulaiman dia boleh faham bahasa binatang. Kalau saya boleh faham bahasa binatang lah tuan, saya duduk kawan dengan binatang lah agaknya lah. Seronok kawan dengan binatang daripada kawan manusia penuh dengan hasad dengki. Ya, duduk kat kambing be 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 be. Senang, tapi kita pun tak tahu apa sebab dia kambing tu bunyi embek. Kadang-kadang mak dia panjang be. Kadang-kadang be 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 be. Kan? Nabi Sulaiman belum ada lagi dalam dunia ni sebuah universiti yang belajar bahasa binatang. Belum ada lagi. Hebatnya Nabi Sulaiman. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, aku beri kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang, aku tak beri kepada umat yang lain. Wahai Muhammad, aku angkat sebutan namamu. Bila sebut nama Allah, sebelah nama Allah biasa sebelahnya Muhammad. Sebelah Allah, sebelah Muhammad. Aku jadikan engkau kekasih aku. Aku beri kamu 7 ayat yang berulang-ulang. Aku beri kepada kamu 5 sa'ab, suruh orang buat baik, cegah orang berjihad, beriman, berhijrah, berjihad, bersedekah. 5 sa'ab tu. Wahai Muhammad, aku kurniakan kepada kamu, dia kata, kitab Al-Quran. Wahai Muhammad, aku jadikan umat-umat kamu ni antara umat yang terdahulu masuk syurga Allah. Wahai Muhammad, aku fardukan atas umat kamu 50 semayang sehari semalam. Kan? 50 semayang. Nabi terima. Turun. Musa kata naiklah, minta kurang. Nabi naik. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Daripada 50 semayang tinggal 5 semayang. Kata naiklah lagi minta. Nabi kata aku malu dah, cukuplah. Dari 50 semayang tinggal 5 semayang, aku malu dah nak minta 5. Tiba-tiba kaum Nabi Muhammad kata, kalau Nabi naik sekali lagi betul, confirm tak payah semayang kita. Jadi lembu lah. Tu tuan-tuan, kalau bijak dalam peristiwa tu, nanti kita ceritalah tuan-tuan insya-Allah peristiwa Isra' dan Mi'raj tadi. Kita nak ambil bab ini tadi. Maka beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran dan yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasul-rasulnya. Rasulullah telah beriman kepada kitab Al-Quran, percaya kalamullah yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dia percaya, Nabi percaya, maka kita percaya. Demikian juga orang yang beriman dulu percaya
Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, percaya adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, dan adanya rasul-rasul. Okey. Dan firman-Nya lagi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Yang dikatakan kebaikan itu, tuan-tuan, ialah mana-mana orang yang beriman kepada Allah. Dalam ayat 254 surah Baqarah yang saya pernah baca kat sini kemarin, tuan-tuan, Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian harta yang kami beri kepada kamu. Sebelum datang hari, kata Allah, tidak ada jual beli. Allah dah beritahu, sedekah sedikit harta kita pada jalan agama Allah. Sebelum datang hari, tak ada jual beli. Duit tuan-tuan banyak mana 40 bilion sekalipun, tuan-tuan nak beli pahala dengan orang tak akan jual. Dua, kata Allah, sebelum datang hari tidak ada persahabatan. Dulu hari ni kat dunia kita susah, ada lagi kawan yang tolong. Besok akhirat, tadi saya baca daripada surah Fatir, seorang tak akan menanggung dosa seseorang. Walaupun dia minta, orang tu pikul dosa dia, tak juga. Walaupun yang diminta tu adik-beradik, kaum kerabat, suami isteri, dia tak pikul, masing-masing pikul dosa sendiri. Tu kena faham. Dua, kata Allah, hari tidak ada persahabatan, tak akan ada orang tolong kita pada ketika itu, adik-beradik, saudara mara tak tolong. Tiga, kata Allah, hari tidak ada padanya syafaat. Allah tutup ayat itu dengan orang kafir zalim, kata Allah, kerana mereka tak sembah kepada Allah, mereka menyembah patung-patung berhala itu sendiri. Zalim mereka. Siapa cakap? Tuhan yang menjadi tuan punya langit dan bumi ni cakap, bukan saya cakap. Tuan-tuan boleh buka ayat 254 surah Al-Baqarah. Dan dia kata, tapi sungguhnya kebaktian itu, yang dikatakan kebaikan itu ialah, kebaktian itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Mana orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, dia percaya hari kiamat, dan percaya pada malaikat, dan percaya kepada kitab, dan percaya kepada Nabi. Itulah yang dikatakan kebaktian, kebaikan. Tuan-tuan percaya kan? Allah tak minta apa-apa. Tadi tuan-tuan saya dah sebut tadi, Allah Ta'ala tak minta apa-apa dari kita. Yang kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita baca Quran, kita bersedekah, Allah Ta'ala tak minta apa-apa, kerana Allah ni Tuhan yang maha kaya. Saya kan selalu buat ibarat Haji Musa, dia ada duit 40 bilion. Dia ada duit 40 bilion, tiba-tiba dia nak pergi umrah. Kita pun orang masjid, kesian tengok Haji Musa nak pergi masjid, nak pergi umrah, tak ada duit. Kita pun kumpul, kolek derma, lalu tabung tadi RM100, dapat lebih kurang RM60. Haji Musa, kita ni prihatin. Haji Musa nak pergi umrah kan, maka kita hidup fikir nak bagi Haji Musa ni duit RM60, Haji Musa, ambil lah, rela lah sebagai sumbangan kita orang masjid. Kesian tengok Haji, dia ada duit 100 bilion, kita bagi RM60. Apa cerita? Apa cerita? Tamil lah. Dia kata apa? Mabuk pun kau, duit aku pun ada 100 bilion. Kan? Faham tak? Sebegitu. Dan sebegitu juga saya buat andaian lain. Contoh ya, ni cerita Quran, cuma saya tak baca ayat Quran. Haji Musa, dia buat menjaga. Katalah dia menjaga ekspor dan import. Duit yang dimiliki lebih kurang ada 1000 bilion. Banyak tu. Dia kerja pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar. Orang tidur, dia tak tidur. Punya nak kaya. Akhirnya dia dapat kumpulkan duit sebanyak 1000 bilion. Saya pun datang jumpa dia. Haji Musa, duit banyak-banyak ni nak buat apa? Mati nanti tinggal. Apa pandangan Haji Musa kalau kita jadi saudara? Kan sekarang ni ramai saudara datang. Bila kita jadi YB, ramai saudara datang. Kalau tak kan, kalau sekarang dah tak jadi tu, orang lari datang. Inilah dunia, tuan-tuan. Dunia ni, kalau tuan-tuan tengok, betul lah tuan-tuan. Tadi saya kata ibarat tebu, hujung dia dipangkal, dia jadi tawar. Hidup nikmat kita ni, kalau tuan-tuan tengok, makin tua makin tawar, makin tua makin tawar. Betul tak betul? Betul tak betul? Itulah kehidupan kita. Madu ni bila dia manis, orang ramai datang kan. Tapi bila madu dah hilang, orang pergi jauh biasa kan. Itulah dunia. Madu tadi jaga tu.
Jadi Haji Musa dah ada duit 100 bilion. Saya pun kata Haji duit 100 bilion nak berapa banyak-banyak. Haji pun dah tua, tak besok lusa mati. Macam ni lah Haji. Kita kongsi je duit tu nak. Dia bekerja pagi, petang, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dia kerja selama 40 tahun dapat kompos 100 bilion. Tiba-tiba saya yang tak ada kena-mengena datang, kita ni kan saudara Haji. Apa kata Haji? Duit Haji yang ada 100 bilion ni kita bagi dua je. Haji ambil 50 bilion, saya ambil 50 bilion. Kalau Haji nak pakai duit, beritahu saya sign cek baru boleh keluar. Dia nak tak agak? Tanya dia, nak tak agak? Aku ingat dia kejar dengan parang panjang, orang hajar punya ustaz, jam tu dah saudara. Sebegitulah tuan-tuan, Allah jadikan langit, jadikan bumi, jadikan laut, udara, matahari, bulan, bintang, matahari, pokok-pokok, semuanya Allah jadikan. Tiba-tiba orang sembah patung-patung berala, orang tak sembah kepada Allah. Bagaimana pandangan tuan-tuan? Mensabah tak mensabah? Ini yang kerja kita tuan-tuan. Kita nak sampaikan, saya dah sampai kepada tuan-tuan. Tuan-tuan keluar nanti sampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kepada golongan-golongan yang tak faham ni tentang agama Allah ni, tentang agama Islam ni, betapa indah cantiknya Islam. Dan akhirat, kesemuanya ayat Al-Quran menyebut beriman kepada Allah pada tempat yang pertama. Begitu juga kalau tuan-tuan buka Quran, dia akan letak beriman kepada Allah ni letak nombor 1. Tuan-tuan tengok bila semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila sembahyang kan boleh Allahu Akbar. Nampak tak? Yang situ nombor 1. Nombor 1-nya tadi tak, kalau di situ tak betul, yang lain dia akan jadi out of service. Ibarat macam gerabak kereta api lah tuan-tuan, minta maaf cakap. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarr. Kata Nabi. Sabda Nabi tadi, iman itu ialah kamu beriman kepada Allah. Apa dia iman ni Ustaz? Percaya. Tuan-tuan percaya tak hari ni siang? Siapa tak percaya hari siang ni? Cuba tengok dekat luar. Hari ni siang ke malam? Siapa kata hari ni malam? Dah malam dah Ustaz. Pergilah hospital cepat-cepat. Kan, minta ubat sikit. Semua percaya ni siang. Oh, percaya. Inilah iman. Iman ni makna percaya. Dan dia percaya beriman kepada Allah. Cuma kita beriman kepada Allah, pahala Allah kita tak nampak sekarang. Jadi ada orang cakap, ini saya dah selalu kupas mari tuan, kan? Kemudian percaya pada malaikat. Percaya tak adanya malaikat? Ada. Malaikat ni Allah Ta'ala tugaskan untuk menguruskan beberapa benda, kan, dengan arahan Allah Ta'ala. Saya pergi mana itu kat Pek Raja. Kat Pek Raja apa tuan? Saya suruh orang perempuan matikan kipas. Lepas tu saya suruh hidupkan balik. Puan yang baju merah tu tolong matikan kipas tu. Yang tudung merah tepi sekali tu. Tolong matikan kipas. Matikan kipas. Okey, terima kasih. Tolong hidupkan balik. Itu contoh senang. Faham? Saya boleh pergi tak? Boleh. Tapi kenapa saya suruh? Itu ibarat kekuasaan Allah. Dia boleh sahaja mentadbir langit dan bumi walaupun tak ada malaikat. Tapi kenapa Allah jadikan? Kenapa? Supaya kita lihat betapa agungnya kekuasaan Allah Ta'ala. Dia takbir ke semuanya. Ini kehebatan. Kita nak takbir diri kita, tadi saya kata dah tak boleh. Dan dia kata kitabnya dan rasulnya dan hari akhirat. Percaya pula kepada kitab ni, kitab Quran ni, yang Allah datangkan sebagai panduan hidup. Tadi saya cakap, tuan-tuan baca surah Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bija'alatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Hujurat ayat yang ke-6. Tuan-tuan baca pula dalam surah Nur ayat 12, 13, 14 berkaitan dengan fitnah yang ditimpakan Aisyah. Cuma orang zaman sekarang dipanggil akta anti berita tidak benar.
Orang sekarang panggil akta anti berita tak benar. Orang kita panggil sebenarnya benda tu dah ada dalam Quran. Dalam surah Hujurat, bila datang orang fasik bawa perkhabaran, hendaklah kamu selidik. Orang ikut tak agama? Orang ikut tak agama, tuan-tuan? Agama dah beritahu awal dah. Cuma orang sekarang ni dia tukar bahasa. Allah kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kan? Allah dah beritahu dah. Cuma orang langgar juga, nak buat macam mana? Dia nak makan juga yang benda bukan-bukan, kadang-kadang arak nak diminum dan sebagainya. Kan? Babi nak dimakan, dia degil kepala batu otak besi tiang elektrik. Maka timpalah penyakit-penyakit yang sebegitu. Senang dah kalau kita ikut, tuan. Sebenarnya kalau kita ikut sahaja peraturan, tuan, yang ada dalam Quran ni, selamat kita. Tapi kena ikut ke semua lah, tuan. Cuma yang saya cakap dengan tuan, ada orang ikut dia tengok bahagian. Orang lelaki paling biasa ikut bab berkahwin lebih daripada satu. Itu memang dia ikut betul. Ikut sangat-sangat dia ikut. Tapi bila sampai qad aflah al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang beruntung dia tinggalkan perbuatan tak berguna, perkataan tak berguna, yang itu dia tak ikut. Rokok ni ustaz, sayang ustaz. Ni susah dia. Dia payah nak tinggalkan, tuan. Ni masalah orang kita, tuan. Maka bahkan dia kata segala rukun iman yang lain dinyatakan di atas. Oleh itu tidaklah mengambil perhatian dalam perkara beriman kepada Allah ini sebagaimana keperluan fitrah manusia saja, tetapi juga memberi penekanan betapa perlu beriman kepada Allah itu dalam menanamkan keseluruhan akidah. Nombor satu itu yang paling penting. Bila tuan-tuan dah percaya Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita cakap, apa yang kita buat, Allah Ta'ala tahu. Kan ada 7 benda yang jadi saksi besok perbicaraan pada hari akhirat. Sedangkan dia kata dalam surah Fatir tadi, kan, dia kata Allah Ta'ala tanya dalam ayat yang saya baca subuh tadi, tak sama terang dengan gelap, tak sama teduh dengan panas, tak sama yang melihat dengan yang buta, tidak sama dengan, kan, tak sama. Maka sebegitu juga Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam bab ini. Tetapi juga memberi penekanan perlu beriman kepada Allah dalam menanamkan keseluruhan. Bila kita faham soal agama, dalam Quran kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca malam Jumaat surah Yasin. Kami tutup mulut mereka lalu berkatalah tangan mereka, kaki mereka jadi saksi. Ada 7 perkara utama jadi saksi perbicaraan pada hari akhirat. Di samping Allah Ta'ala tu sendiri mengetahui bagaimana lagak-agaknya bila kita buat maksiat, kita nak lepaskan diri kita. Habis macam mana ustaz? Sekarang ada masa lagi, maka kita bertaubat. Bila orang bercakap orang ni masalah, orang ni, memang manusia ada masalah. Kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ni sama-sama Adam ni berdosa. Tapi orang yang paling Allah Ta'ala suka bila dia berdosa, dia bertaubat kembali ke pangkal jalan. Kan orang Melayu selalu katakan, sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tu kena ambil balik kan. Itu manusia memang ada salah dan ada silap. Nama manusia, nama kita jahiliah dulu buat macam mana? Ingat tak dulu 40 tahun dulu, rambut kita orang perempuan ni macam mana? Merebang macam tu kom-kom dulu. Ingat tak? Orang sini ke orang Perancis ke? Orang Perancis lah. Jalan ni ma'ai, pakai seluar la ilaha illallah. Tengok berdosa, tak tengok membazir pula. Ni punya pakai nama-nama kita peh Haji Musa kan? Peh 7 kali kelip mata kita. Tapi bila kita dah belajar agama begini, sebab manusia ni tuan, dia tengok penghujung dia. Saya selalu bercakap dengan tuan-tuan kata-kata yang dititipkan oleh almarhum Ni Aziz Nikmat. Dia kata hidup kita ini seibarat sebuah drama yang masih lagi belum berakhir. Bila belum berakhir cerita hidup kita ni, kita tak tahu penghujung hidup kita macam mana. Maka saya berdoa kepada Allah supaya penghidupan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ini dalam penghidupan yang baik sampai akhirat, tuan-tuan Allah tempatkan tuan-tuan ke dalam syurga Allah. Allah masukkan anak, isteri, kaum keluarga kita ni tuan-tuan, termasuklah saya. Jangan tuan-tuan aja masuk syurga, Ustaz tak ada dan supaya kita sampai akhir hidup kita ni
kita ditempatkan dalam golongan yang istiqamah pada benda-benda yang baik, tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu untuk pagi ini sebagai mukadimah. InsyaAllah panjang usia nanti kita sambung bagaimana cara kita mengenal Allah, pembahagian tauhid. Di situ ada 3 bahagian: tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid al-wahyah. Ini para alim ulama membahagikan. Tuan-tuan jangan duduk fikir hafal pula ni. Para alim ulama membahagi-bahagikan dia. Tuan-tuan jangan duduk macam ada, saya berada dekat mana itu orang bercakap zaman Nabi dulu mana ada belajar ustaz sifat wujud kidam bakak mukhalaf, tak ada belajar. Zaman Nabi tak ada belajar wujud kidam bakak, ya tak ada. Zaman Nabi tak ada belajar bab-bab itu, ya betul. Tapi saya mudahkan faham pada awak. Tuan-tuan datang kereta, datang ke sini, ada orang naik kereta, ada orang naik motor, ada orang naik basikal, ada orang jalan kaki, ada orang naik lori, ada orang naik bas. Yang pentingnya ialah tuan-tuan sampai dekat masjid. Yang pentingnya sampai dekat masjid. Apa pun kenderaan, sebegitu juga kita belajar mengenal Allah. Yang penting kita kenal Tuhan kita. Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah dengan segala yang baharu, tuan-tuan. Jadi sepada itu insya-Allah kita menyambung kuliah kita pada minggu yang mendatang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.